Assalamualaikum dan apa khabar semua. Jadi, untuk test drive kali ini kita ada sebuah kereta yang ditunggu-tunggu ramai. Dekat sebelah kita ada Pro 2 Axia 2023. Dan sebelum ni, Hazri Samsuri dia dah terangkan, dia dah berkongsi serba sedikit apa yang beliau rasa berkenaan Axia 2023 ini. Untuk kali ini, giliran saya pula untuk bagi tahu pada anda apa yang anda patut tahu pasal kereta hatchback segmen A terbaru daripada Pro 2 untuk pasaran Malaysia. Selamat pagi semua. Jadi pagi ni kita dah drive around 43.4 km. Jadi Axia ni dia macam main game sikit tau. So lepas habis drive tu, korang akan tengok korang punya skor pemanduan berapa So kita akan padamkan enjin, so kita baru boleh tahu berapa skor kita. Okey, kejap. Kita padamkan enjin dulu. So sekarang ni average kita 23.8 km. Tak adalah save fuel, tapi nanti lepas ni kita akan tengok balik seberapa banyak penjimatan minyak yang kita boleh dapat pada Axia ni. Tapi secara average tu itulah dia. Boleh dikatakan tak lari jauh daripada apa yang Pro 2 canangkan untuk Pro 2 Axia ini. Okay, sebelum kita nak bercerita pasal Axia generasi baru ni, kita throwback, kita imbas kembali kepada model Axia generasi pertama. Okey, ia mula dilancarkan secara rasmi pada tahun 2014 dan dia telah pun dihentikan jualannya pada tahun ini bagi memberikan laluan kepada Axia yang lebih moden. Dah dua kali facelift diorang buat, itu pada tahun 2017 dan sekali lagi pada tahun 2019, dan sepanjang tempoh tersebut Axia telah terjual sebanyak 582,728 unit. Okey. Dan Axia ni sememangnya salah satu pilihan yang mampu milik, terutama bagi golongan student, golongan yang baru berkerjaya ataupun mereka yang baru mendirikan rumah tangga, dan juga sangat popular di kalangan pemandu-pemandu e-hailing. Axia, semua orang tahu, ini merupakan kereta asas untuk membawa anda daripada titik A kepada titik B dengan mudah, jimat minyak dan tak banyak meragam. Dan untuk orang macam saya ni, orang yang sukakan pengendalian, Axia bukanlah satu pilihan yang saya patut pertimbangkan. Kerana apa? Axia dulu memanglah tak sedap langsung. Okey, steering dia tak boleh adjust, gegar, bising pula tu. Tapi dah sampai masa Pro 2 lancarkan Axia yang baru, dan ada beberapa perkara yang anda sememangnya patut tahu pasal Axia yang serba baru ini. Okey, Axia dengan kod pembangunan D74A, ia sebenarnya merupakan model yang ketiga menggunakan platform DNGA ataupun Daihatsu New Global Architecture. Platform DNGA ni telah digunakan sebelum ini pada model Ativa dan diikuti dengan model Alza, dan kini ia turut digunakan pada model Axia. Dan untuk pengetahuan anda, Axia juga ada kembar dia di pasaran Indonesia, iaitu Toyota Agya dan juga Daihatsu Ayla. Allahuakbar, nama lebih kurang sama je. So ketiga-tiga ni berkongsi satu platform yang sama, dan reka bentuk dalaman juga memang lebih kurang sebiji sama. Tapi untuk pasaran Malaysia ni, anda boleh tengok sendirilah. Rekaan Axia ni sememangnya dah nampak lebih moden. Dia punya rekaan juga dah jadi lebih garang. Cuma sayang sekali rim 14 inci tu macam lebih kurang sama je macam dulu. Tapi saya tahu rakyat Malaysia memang akan, benda wajib mereka akan buat ialah tukar rim tu, cari yang lebih baik. Tapi ini terpulang pada cita rasa anda lah. Anda suka rim yang ni, tak jadi masalah. Dan dengan platform baru ini juga, Pro 2 sebenarnya sudah pun satu langkah ke depan untuk menawarkan model-model yang ada trend kuasa elektrik
seperti model hybrid Ativa yang telah pun dilancarkan sebelum ni, dan besar kemungkinan Axia juga mungkin akan menerima varian hybrid yang sama. Tapi kita tak tahu bila, tapi mungkin satu hari nanti insya-Allah akan ada. Sebab apa? Pro2 cakap platform DNGA ni sememangnya menyediakan satu ruang untuk menawarkan produk-produk yang berelektrik ataupun ada terin kuasa hybrid. Jika dibandingkan dengan Axia lama, dengan adanya platform baru ni, Axia dah menjadi lebih sporty, lebih selesa, lebih senyap dan juga lebih stabil jika dibandingkan dengan Axia yang terdahulu, dan spesifikasi keselamatan juga lebih banyak. Okey, kita masuk kepada dimensi dia ni disebabkan dia menggunakan platform baru. Jadi secara tidak langsung ataupun secara langsungnya, dimensi Axia ini telah bertambah lebih panjang dan juga lebih lebar. Kalau ikutkan Axia yang sekarang ni, dia mempunyai panjang 3760 mm, lebar 1665 mm, tinggi 1495 mm, di mana ia lebih panjang, lebih lebar, cuma lebih rendah sedikit daripada Axia yang lama. Namun jarak antara roda dia dah menjadi lebih panjang, iaitu 2525 mm berbanding dengan Axia yang lama iaitu 2465 mm. Dan untuk makluman anda sebenarnya, Axia baru ni wheelbase dia dah jadi lebih panjang berbanding dengan Myvi yang kita ada sekarang. Jadi dengan penambahan dimensi ini, dia secara tidak langsung memberikan ruang kabin yang lebih luas dan juga selesa untuk seisi keluarga. Okey, walaupun secara keseluruhannya dimensi Axia ini sebenarnya dah bertambah panjang, dah bertambah lebar, tapi radius putaran Axia masih lagi dikekalkan pada 4.5 meter, menjadikan ia sangat mudah untuk dikendalikan, terutama pada laluan yang sempit ataupun kita nak buat pusingan U, memang tak mengambil jarak yang terlalu besar. Memang sangat mudah untuk kita gunakan pada Axia ini. Jadi dari segi luaran, apa yang anda dapat pada Axia 2023, okey, yang pertama sekali adalah lampu LED, di mana lampu depan LED, lampu kecil LED, cuma lampu DRL kat bahagian kat bumper tu, okey, itu merupakan lampu DRL. Saya ingat lampu apa? Lampu kabus apa, tapi bukan. Dia lampu DRL kat bahagian bawah tu sebenarnya. Dan lampu belakang ni dia menggunakan lampu jenis mentol. Walaupun lampu brek ketiga dah menggunakan lampu LED, tapi lampu belakang ni dia masih lagi menggunakan mentol. Tapi okeylah, saya rasa tak menjadi masalah pun. Cuma yang menjadi masalah kalau ada orang tukar lampu belakang ni buat berkelip-kelip. Itu memang aku geram. Okey. Dan design belakang dia ni, kalau korang tengok, dia macam sedikit ringkas jika bandingkan depan. Depan tu macam sibuk sikit, tapi belakang ni dia ringkas sikit. Okey, kita tengok ruang kargo dia ni. Okey, disebabkan penambahan dimensi tu tadi, so ruang kargo tu Pro dah cakap dah bertambah sedikit besar lah. Tapi saya rasa ini adalah lebih kurang sama je dengan apa yang Axia dulu tawarkan. So inilah barangan-barangan saya. Cukup lah kan. Kalau untuk seorang, kegunaan seorang memang cukup. Family kecil pun saya rasa insya-Allah cukup. Okey, tak jadi masalah pun sebab ruang dia memang besar. Untuk mereka yang menanti-nantikan Axia dengan enjin turbo, ini merupakan satu berita yang kurang enak lah. Sebab Axia sekarang dia masih lagi mengekalkan enjin yang lama. Enjin 3 silinder kod 1KRVE, di mana ia mampu menghasilkan kuasa setinggi 67 HP pada putaran enjin 6000 RPM dan daya kilas 91 Nm pada putaran enjin 4400 RPM. Okey, secara asasnya memang spesifikasi enjin ni memang tak berubah daripada dulu, masih lagi sama. Okey, sebab apa? Enjin ni memang terbukti tahan lasak. Okey, tak banyak meragam. Cuma apa yang Pro2 buat ialah mereka menukar transmisi automatik yang asal kepada transmisi DCVT atau dikenali sebagai dual mode CVT. Okey, di mana ia merupakan sistem gear ataupun transmisi CVT dengan ciri split gear. Okey, menggandingkan pacuan tali sawat dan juga ada gear tambahan. Di mana gear tambahan ini akan digunakan pada pemanduan berkelajuan tinggi bertujuan untuk mengurangkan beban kepada sistem belt drive itu tadi. Dan ia secara tidak langsung mampu mengurangkan kesan susut tenaga sebenarnya yang biasa dialami pada kereta-kereta bertransmisi CVT yang tipikal. Jadi, dengan transmisi DCVT ini, Pro2 cakap
tahap penggunaan bahan api untuk Pro 2 Axia adalah sekitar 23.3 km untuk setiap liter, atau kita tukar convert jadi 4.29 liter untuk setiap 100 km. Dan itu menggunakan data daripada NEDC. Kalau kita menggunakan data daripada apa benda nama tu, Malaysian Driving Economic Cycle whatsoever, MDEC, okey, Pro 2 Axia mampu menawarkan penggunaan bahan api serendah 27.4 km untuk setiap liter, atau 3.65 liter untuk setiap 100 km. Jadi jimat tak jimat, sebab berdasarkan full tank yang saya isi pagi tadi, full tank dia punya jarak anggaran tu dia bagi saya dah lebih kurang 480 km, lebih kurang macam itulah. Jadi untuk sebuah kereta kecil dengan jarak pemanduan di bawah 500 km ni, bagi saya sudah lebih daripada mencukupi. Sebab korang nak bawa Axia ni, bawa pergi ke tempat kerja ke, okay, ataupun pergi kuliah ke dan sebagainya, sudah lebih daripada memadai. Itu untuk pemanduan di dalam urban ataupun di dalam kawasan bandar sebagainya. Bagaimana pula dengan pemanduan jarak jauh? Kejap lagi saya akan kongsikan kepada anda. Okay, tak ada enjin turbo pun tak perlu risau sebenarnya, sebab Pro 2 ada bagi satu function untuk korang gunakan semasa dalam keadaan yang memerlukan. Dan function tu boleh diakses pada bahagian steering. Nampak ni, butang power ni, tekan ni, dia akan bagikan talaan yang lebih berkuasa. Dia cuma bagi tahap respon yang lebih baik lah. So ini sebenarnya sangat memudahkan anda untuk memotong lori di hadapan ataupun kereta yang tengah mencari rumah sewa kat tengah-tengah highway tu. Jadi sebabkan hari tu dekat masa preview tu, keadaan dewan agak gelap, jadi susah nak nampak macam mana luasnya Axia bahagian dalam ni. Walaupun dia punya dimensi bumbung tu dah menjadi lebih rendah berbanding dengan Axia yang terdahulu, tapi ia masih lagi rasa ada ruang yang besar atas kepala ni. Dan untuk ruang kaki ni anda boleh tengok ini kedudukan yang saya gunakan semasa memandu, dan bahagian bawah ni masih lagi ada ruang yang banyak. Okey, cukup selesa lah. Okey, kejap kita tengok kat bahagian sini ni. Dia punya kerusi bahagian bawah ni pun dah macam panjang sikit, dia boleh support kedudukan bahagian bawah paha ni. So tak adalah rasa macam, saya rasa macam tergantung sangat bila duduk bahagian belakang ni. Apa lagi? Untuk bahagian belakang ni, kerusi baris kedua ni, saya tak rasa macam terlalu tegak sangatlah jika dibandingkan dengan model Beza yang sebelum ni kan. So kita rasa macam okey lah, cukup selesa lah untuk orang duduk belakang, orang belakang duduk dengan selesa. Dan typical Pro 2 dia juga datangkan dengan cangkuk untuk bag ni cangkuk untuk bag, ada cangkuk teh tarik dekat bahagian sini dan juga dekat sini pun ada. Okey. Cuma dekat bahagian belakang ni dia tak ada slot USB lah untuk pengecasan. Dan saya perasan slot USB hanya ada satu kat depan sana tu je. Okey. Untuk bahagian bawah tu anda mungkin dia ada slot kuasa, cuma anda perlu beli adapter yang sesuai untuk mengecas peranti pintar. Okey. Dah kita tengok ke atas tu. Tu macam dah macam kapal terbang punya simbol lah tu. So kat belakang tu anda boleh tahulah penumpang mana yang tak pakai seat belt. Dan kalau ada penumpang, walaupun tak bawa penumpang tapi ada tu, maknanya tu orang lain lah yang menumpang tu ya. So malam tu janganlah tengok belakang. Jadi secara keseluruhannya saya rasa amat puas hati dengan apa yang Pro 2 tawarkan pada Axia 2023 ni. Okey, dia dah tak macam Axia yang dulu. Axia dulu dia macam memang nampak sangat kereta-kereta yang murah tau. Okey, sekarang ni Axia dah ada design-design ni yang macam kereta-kereta moden pun dah ada. Kat design kat daun pintu pun. Okey, dia punya susun atur papan pembuka pun macam yang saya cakap tu, dia punya screen infotainment tu dia posisikan sedikit ke arah pemandu. So Axia ni senang cerita dah menjadi salah sebuah kereta yang berorientasikan pemandu. Okey, dia mengutamakan pemandu untuk mengendalikan kereta ni Dan dia punya tombol gear juga memang position dia sedikit tinggi, jadi senang untuk tangan kiri capai. Dan dekat bahagian, kalau korang perasan kat bahagian bawah tu, dekat situ merupakan butang-butang fungsi
untuk segala ciri-ciri keselamatan yang ada pada Pro 2 Axia. Ya. Dan sebut pasal ciri keselamatan, sebenarnya Axia 2023 ni dah banyak ciri yang ada jika dibandingkan dengan kereta yang terdahulu. Sebabnya, secara standard, Axia 2023 datang dengan ciri kelengkapan seperti 6 beg udara, ABS, EBD, bantuan mula mendaki, kawalan kestabilan kenderaan dan juga cagak isopik untuk kerusi kanak-kanak di bahagian belakang. Dan kalau anda perasan, sebenarnya dekat bahagian tengah tu, dekat cermin tu dia ada satu modul kamera. Itu merupakan ciri ASA 3.0 yang didatangkan standard untuk varian AV, di mana selain daripada ciri seperti amaran pelanggaran, brek kecemasan automatik, kawalan salah operasi pedal, ada amaran pergerakan hadapan, Axia AV ini juga turut didatangkan dengan bantuan suluhan tinggi, amaran keluar lorong, bantuan pengelakan keluar lorong dan juga sistem informasi titik buta ataupun blind spot. Okey, untuk kereta segmen A ni, okey, ia dah menjadi satu kereta yang boleh bunuh kereta-kereta pesaing dalam segmen B, sebab ciri-ciri tu pun tak semua kereta segmen B yang ada. Ini kereta segmen A pun dah ada. Blind spot monitoring, ada auto high beam, okey, bantuan pengelakan keluar lorong dan sebagainya. Ini merupakan salah satu kereta yang agak selamat untuk anda beli di atas jalan raya. Okey, dengan harga di bawah RM50,000, cukup lengkap dengan ciri keselamatan yang ada. Dan ada ciri tu tak ada langsung pada kereta-kereta segmen B, dan kereta segmen C pun ada, maybe ada yang tak ada. Cuma satu perkara yang membuatkan Axia ni mengingatkan anda, ia sebuah kereta yang bukannya mahal, adalah bunyi bising papan kat bahagian belakang tu. Sebab walaupun sistem suspension dia bekerja dengan elok, tapi disebabkan papan kat bahagian belakang tu, dengar anda rasa macam okey, ini sebuah kereta yang murah, so anda tak boleh nak expect lebih-lebih daripada apa yang ditawarkan pada Axia 2023 ini. Jadi berdasarkan pemanduan yang saya telah buat, okey, kita dah pergi ke sana ke sini, okey, naik bukit pun sebenarnya saya rasa tak menjadi masalah lah untuk Pro 2 Axia, sebab kita semua tahu, okey, Axia ni pada penghujung hari, Axia merupakan salah satu kereta yang wajib dipakai oleh kebanyakan keluarga. Okay. Untuk mereka yang nak mempunyai kereta yang pertama, ataupun mereka yang baru nak mendirikan rumah tangga, ataupun golongan pelajar, ataupun mereka yang baru nak berkejaya. Okay. Axia ni kalau dulu pun dijadikan sebagai salah satu kereta untuk semua benda. Okay. Pergi kerja, balik kerja, ataupun balik kampung dan sebagainya. Okay. Axia ni merupakan salah satu kereta yang multi-purpose lah. Semua benda dia boleh buat. Tapi selesa tak selesa, itu Axia yang terdahulu. Okay. Axia yang dulu memang terus terang saya cakap tak berapa selesa sangat lah. Tapi untuk Axia yang baru ni, okay, apa yang saya boleh simpulkan, ia dah menjadi sebuah kereta hatchback segmen A yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Axia yang terdahulu. Jadi dengan harga jualan bermula dari RM49,500 untuk varian AV ni, saya serahkan kepada anda untuk menilai sama ada Axia 2023 ini salah satu pembelian yang berbaloi ataupun tidak. Okay. Sekian dahulu penjelasan ringkas daripada saya untuk Pro 2 Axia 2023. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.